Seterusnya Yang Berhormat Tangga Batu. Silakan. 13 minit, Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong atas keprihatinan tuanku terkait pelbagai persoalan mendesak yang melanda negara pada ketika ini. Perbahasan saya kali ini akan menyentuh beberapa isu yang menuntut keprihatinan seluruh yang berhormat serta menteri bertanggungjawab, terutamanya kepada perkara-perkara yang melibatkan soal pendidikan, pembangunan belia, kebajikan rakyat dan wanita. Isu kececeran dalam bidang pendidikan di sekolah sangat memprihatinkan kita semua. Dilaporkan hampir 21,316 telah berhenti sekolah disebabkan kekangan wabak pandemik COVID. Walaupun angka ini lebih rendah daripada yang dicatatkan pada tahun 2018, iaitu sebanyak 34,074 orang, kerajaan harus mengambil langkah yang lebih proaktif bagi membendung isu kececeran pendidikan, terutamanya dalam aspek kemahiran membaca, menulis dan mengira. Terkait perkara ini, saya merujuk kepada garis panduan daripada laporan UNESCO bertajuk Pendidikan dan COVID-19 bagi menilai semula penglibatan pelajar dalam pendidikan. Prinsip asas untuk kembali kepada kaedah pendidikan normal, iaitu pengajaran secara bersemuka, adalah dengan mengembalikan minat pelajar untuk ke sekolah. Saya mendapat aduan terdapat pelajar-pelajar yang tidak ke sekolah dan berkeliaran bermain di kampung. Ini boleh menjuruskan kepada terjebaknya mereka kepada gejala sosial. Semua pihak berkepentingan perlu duduk dan bincang secara tuntas tentang masalah ini, kerana jika kita gagal, harga yang kita perlu bayar pada masa hadapan adalah sangat tinggi. Begitu juga, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah langkah yang diambil bagi mengembalikan rasa ingin ke sekolah dari kalangan pelajar terutamanya tahun 1 dan tahun 2, di samping disertakan bersama laporan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran, iaitu PDPR bagi rujukan kita semua. Adakah hasil kajian dapatan telah ada untuk menjadi dengan izin term of reference dalam membuat tindakan pembetulan? Ini penting bagi kita mengukur indikator keberkesanan kaedah pendidikan pasca pandemik dan kesediaan kanak-kanak belajar kita menghadapi pedagogi baru pendidikan berasaskan cybergogi. Cabaran ini menuntut kita semua bersama-sama bagi memastikan akses pendidikan berkualiti kepada rakyat dapat dilaksanakan. Justru saya memohon mencadang agar kementerian melaksanakan pelan pemulihan pendidikan negara sebagai satu usaha bagi menyemak semula pelan pembangunan pendidikan negara 2013-2025, mengambil kira perkembangan dunia pendidikan yang serba mencabar. Rentetan daripada perkara berikut, saya ingin penjelasan lanjut berkaitan inisiatif Sekolah Sejahtera, perkara yang berkaitan isu kesihatan mental, pembangunan sasiah murid dan perlindungan daripada gangguan seksual perlu dimasukkan dalam pelaksanaan inisiatif ini di semua sekolah di Malaysia. Dilaporkan para mahasiswa akan mula pulang berperingkat ke kampus masing-masing mulai Mac 2022. Pun begitu, kita wajar untuk bimbang dengan peningkatan kes-kes di institusi pendidikan utama di universiti. Saya menerima laporan wujud keluhan dalam kalangan mahasiswa, terutama yang sedang dikuarantin, bahawa kebajikan mereka terabai. Saya berpandangan apabila mahasiswa itu sudah berada dalam universiti, mahupun rumah sewa, menjadi tanggungjawab pihak universiti bagi memastikan para mahasiswa yang sedang kuarantin ini tidak diketepikan soal makan minum, kebersihan dan kebajikan mereka. Kementerian Pengajian Tinggi diminta menjelaskan status terkini kes positif dalam kalangan mahasiswa di universiti serta apakah langkah yang diambil bagi menjaga kebajikan mahasiswa yang akan kembali ke universiti.
Kita tidak mahu proses pembelajaran anak-anak ini terjejas disebabkan ketidakupayaan pihak bertanggungjawab mengurus selia kebajikan mereka apabila mereka pulang ke universiti. Pendidikan TVET mesti dibela. Meletakkan ianya di bawah 11 kementerian adalah tidak berfokus dan tidak membantu melonjakkan institusi TVET kepada peranan sebenar yang akan menguntungkan negara. Saya juga melahirkan rasa terima kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang menzahirkan keprihatinan baginda kepada perkara-perkara membabitkan wanita dan kanak-kanak. Yang menuntut keprihatinan kita adalah isu-isu berkaitan perlindungan kepada wanita yang menjadi kes kepada keganasan rumah tangga dan penderaan fizikal. Kementerian Pembangunan Wanita wajar untuk menyemak semula Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang terakhir dipinda pada 2017. Antara cadangan yang boleh dimasukkan dalam pindaan adalah pembentukan Mahkamah Khas Keluarga atau dengan izin Family Court bagi mempercepatkan pengendalian kes melibatkan keganasan rumah tangga. Bagaimana kita boleh berdiam diri apabila wanita Malaysia bersekedudukan selama 10 tahun didedahkan di mahkamah di Amerika, sedangkan wanita Islam di India disekat ke sekolah universiti kerana memakai tudung. Ini sangat menyedihkan. Kepimpinan wanita dalam sektor pentadbiran juga menjadi perkara yang wajar diberikan perhatian. Pada masa pemerintahan kerajaan PH, Pakatan Harapan, timbalan Perdana Menteri adalah seorang wanita dan juga menteri di Kementerian Pembangunan Wanita. Ramai wanita diberi tempat dan kedudukan penting dalam soal pembuatan dasar dan pentadbiran. Jadi hasilnya terbukti pada masa itu ia merupakan kementerian yang paling berkesan menjalankan fungsinya. Jacinda Ardern, Angela Merkel dan Tsai Ing-wen menjadi pesona baru global yang membuktikan keupayaan pemimpin wanita dunia menangani krisis COVID-19. Ketinggian empati, kebergantungan pada sains, teknologi serta pakar-pakar kesihatan, polisi yang efisien beserta komunikasi efektif menjadi latar kepada keberhasilan mereka menangi krisis. Malahan negara-negara Skandinavia yang ramai Perdana Menteri mereka adalah wanita, adalah negara-negara yang paling bahagia dan sangat berkebajikan kepada rakyatnya. Dalam Dewan Yang Mulia ini pun, peratusan ahli parlimen wanita tidak sampai 30%, saya rasa 14 saja kot. Begitu juga, lantikan pengurusi jawatankuasa khas dari kalangan wanita hanya 2 jawatankuasa yang dipengerusikan oleh wanita. Justru perkara ini harus diberi penekanan dan memerlukan kerjasama kepada semua pihak bagi merealisasikan peranan wanita dalam pembangunan negara. Wanita berada di hadapan bukan untuk mengambil alih tugas dan tanggungjawab asas lelaki, sebaliknya untuk saling melengkapi dalam menyumbang kepada kesejahteraan negara. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh mengenai pembangunan belia. Dalam model baru pembangunan belia 2021-2030, tidak wajar kita kesampingkan peranan Majlis Belia Malaysia dan pertubuhan belia yang lain bagi kita rangkul bersama-sama ke arah pembangunan karakter belia unggul. Kita mahu kementerian dapat bekerjasama dengan baik serta melibatkan pertubuhan belia dalam apa-apa dasar polisi dan program berkaitan belia. Lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan undi 18, kita memerlukan sokongan dan usaha sama pertubuhan belia seluruh negara bagi menggerakkan agenda pendidikan demokrasi dan kenegaraan bagi memastikan pengundi baharu ini memilih pemimpin yang betul, tidak terlibat dengan rasuah dan sebarang bentuk penyalaan guna kuasa. Tidak melupakan isu banjir yang berlaku pada pertengahan Disember, sebaik sahaja Dewan Rakyat selesai bersidang mesyuarat yang lalu. Bencana ini berulang sekarang di Kelantan, Terengganu dan beberapa negeri lain. Tangga Batu berharap kita belajar dari bencana yang berlaku. Belajar jangan bertindak baru terantuk, baru tengadah. Apabila terantuk, baru tengadah. Belajar jangan terlalu banyak red tape dengan izin dalam kecemasan.
Kalau terpaksa NADMA, turunkan kuasa kepada negeri untuk mempercepatkan bantuan dan tindakan. Belajar, jangan ganggu ekologi, perkukuhkan dasta dengan izin sustainable development kerana alam semula jadi bila rosak hampir mustahil untuk diperbetulkan. Saya juga ingin menyentuh isu frontliner yang banyak berkorban. Baru ini saya pun ke hospital kerana COVID, ya. Mereka yang bekerja itu, tidak kiralah apa kategorinya, tetapkanlah jawatan mereka. Berilah sedikit penghargaan kepada mereka dengan untuk membantu mereka. Harga barang, kenaikan harga ayam contohnya, barang lain yang semakin membebankan rakyat. Saya pernah bertanya, kenapa harga ayam ni tidak boleh diturunkan? Ya, tapi dijawab menteri, harga ayam yang mahal disebabkan makanan ayam yang diimport. Saya hairan, kita punya pakar-pakar penyelidik. Tidakkah perkara ini boleh menghasilkan pendidikan boleh menghasilkan makanan ayam sendiri? Sampai bila kita perlu bergantung kepada import makanan ayam? Adakah kita perlu menunggu adik yang berumur 11 tahun tu yang menghasilkan makanan ternakan dari kulit siput menamatkan pelajaran di universiti? Dan ini sangat berkait rapat dengan keselamatan makanan negara. Tuan Yang di-Pertua, mengakhiri perbahasan saya ingin menyampaikan dua pantun. Ramai YB tiada di Dewan. Pirat and Johor penyebab keadaan. Bekerja dengan jiwa jadikan amalan. Kepentingan rakyat kita dahulukan. Kekasih gelap mendapat keistimewaan. Duit rakyat menjadi korban. Bukalah mata hati pengundi sekalian. Apakah jenis kerajaan yang anda inginkan? Terima kasih Yang di-Pertua. Tangga Batu menjunjung titah tuanku.